Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita dalam video apa? Video sekali lagi pasal Alza. Ya, pasal Alza lagi. Tapi kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang like, butang share, butang subscribe dan juga butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan menikmati video-video hebat daripada channel motori terhebat di Malaysia. Sebelum ni kami ada membuat sebuah video khusus untuk membincangkan kereta Pro 2 Alza yang bakal dilancarkan pada bulan 6 nanti. Macam-macam komen yang kami terima, tetapi ada salah satu komen ni, dia ni menarik sikit. Sebab soalan dia, kenapa Alza atau Avanza, Xenia semua ni dia tak buat dengan sliding door? Kan bagus kalau ada sliding door, lebih bagus, lebih ramai orang beli sebab logiknya mobility keluar masuk tu lebih senang, praktikal dekat tempat yang sempit dan juga lebih bagus untuk kanak-kanak. Ya, kanak-kanak dan orang tua. Betul, sliding door ni memang bagus. Memang MPV daripada Japan dah lama pakai. Contohnya macam Nissan Serena, Honda Stepwagon, Velfire, Estima, even Mazda 5 yang kecil tu dulu pun dah pakai sliding door. Bukaan yang luas, praktikal di kawasan yang sempit. Bunyinya macam bagus, banyak benda yang positif. Tapi kenapa Alza baru ni tak pakai? Sebab tu hari ni kita nak bagi 3 sebab kenapa Alza baru ni dia tak pakai sliding door. Sebab yang pertama, kalau kita tengok Alza, Avanza, Veloz ni dia memang khusus untuk pasaran Asia Tenggara. Kereta-kereta ni dah tak dijual di Jepun. Menurut ketua projek kereta ni, Eiji Fujibayashi. Okey. Ini untuk pasaran Asia Tenggara dan pasaran Asia Tenggara ni memang unik berbanding dengan pasaran Jepun. Kalau kita tengok rekaan rumah contohnya dekat Indonesia, dekat Thailand, dekat Malaysia, Filipina, Brunei semualah. Kalau kita tengok rumah-rumah kat Asia Tenggara ni memang pintu rumah dia kuat macam tu kan, pintu daun dia panggil, sama macam pintu kereta. Pintu sliding ni cuma ada dekat mall, dekat hotel macam tu, tapi majoriti rumah memang pintu daun. Berbeza dengan model kereta yang dijual dekat Jepun. Kalau kita tengok rumah dekat Jepun pula, memang pintu rumah dia adalah pintu sliding door. Sebab apa? Sebab di Jepun tanahnya sangat mahal dan setiap inci sangat berharga. Jadi kalau kita buka pintu macam tu, dia jadi rugi. Jadi rumah dekat Jepun ni memang pintu dia pintu sliding door. Berbeza dengan rekaan rumah di kawasan Asia Tenggara yang kebanyakannya besar, lapang, nak double parking pun boleh. Kalaupun rumah dia kecil tapi biasanya laman tak ada masalah. Senang nak buka pintu walaupun bukan pintu sliding door. Jadi, pintu daun, pintu konvensional ni lebih disukai, lebih digemari di negara-negara Asia Tenggara. Kalau siapa masih ingat Toyota Sienta, nak tahu Toyota Sienta ni ialah MPV kecil dengan sliding door. Dekat Japan, Sienta ni memang laku. Tapi dekat Asia Tenggara, suam-suam suku. Apa lagi? Honda Freed pun sama, MPV kecil dengan sliding door, tapi kat Jepun laku, dekat Asia Tenggara suam-suam kuku. Sebelum itu Mazda 5 pun pernah buat sliding door pada MPV kecil, sama juga Asia Tenggara suam-suam kuku. Jadi Freed dan Sienta ni menjadi case study yang kuat untuk Daihatsu dan Toyota bagi pasaran Asia Tenggara. Jadi Alza, Xenia, Avanza, Veloz yang baru ni dia orang decide tak payah pakai sliding door. Confirm dia orang tak beli. Kita pakai pintu daun je. Itu salah satu sebab dia. Sebab yang kedua iaitu kos ataupun bajet. Yang ini sebenarnya memang menjadi salah satu faktor utama. Alright. Bila kita nak buat sliding door, bermaksud banyak komponen. Dia lebih rumit, lebih kompleks berbanding dengan pintu daun. Jadi sliding door pada tahun ini 2022 kita tak bolehlah buat sliding door masa zaman Ford Econovan, Mazda Bongo yang dulu main tarik pakai tangan. Sekarang kalau sliding door nak kena ada electric power sliding door. Sama macam Velfire, Alphard, Serena dan semua itulah. Okey, bila kita buat electric power sliding door bermaksud ada komponen-komponen tambahan yang lain. Ada switch, ada motor elektrik, ada railing, ada sensor. Sebabnya bila kita buat electric sliding door, kita kena ada komponen tambahan. Contohnya, kita kena ada features macam anti-pinch. Bila tak nak tersepit, kenalah ada sensor-sensor tambahan ni. Dan semua benda yang kita sebutkan tadi melibatkan, duit.
kos. Sebagai contoh, masa Toyota Sienna UNW jual dulu, model yang satu power door tu 1.5G dia jual lebih kurang RM90,000. Sienna 1.5V yang dua power door tu tahu tak beza harga dia berapa? RM102,000, nampak tak? Lebih RM12,000 beza dia. Tapi of course lah dia ada tambahan-tambahan yang lain lah. Okey, itu telah menjadikan Toyota Sienna ni mahal, lebih RM100,000 untuk sebuah MPV segmen B. Kalau kita jual pada harga macam ni memang susah. Jadi atas perkiraan-perkiraan ini, maka Alza baru tidaklah akan dibuat dengan sliding door. Senang je jawapan dia kan? Sebab yang ketiga kenapa Alza tidak menggunakan sliding door. Berat weh. Tadi kami ada cakap pasal komponen tambahan. Ya, bila kita tambah alat, tambah perkakasan untuk membuat sliding door, maksudnya apa? Banyak perkakasan, lebih berat. Okey, sebagai contoh, Toyota Sienna sliding door yang kita bincangkan tadi tu, tahu tak berat dia berapa? 1350 kg, yang menjadikan sebenarnya ia tidak dinamik untuk sebuah MPV kecil dengan enjin 1500cc sahaja. Sebagai perbandingan, Toyota Veloz Alza dekat Indonesia lah yang baru tu dengan kelengkapan tambahan, contohnya dia ada auto emergency braking, dia ada Toyota safety system yang wajib pada hari ini. Berat dia berapa? 1185 kg saja. Nampak? Jelas berat adalah musuh utama dalam komponen sliding door ni, dan bila berat ni dia jadi musuh juga untuk penjimatan bahan api. Kita kena ingat, kereta ni untuk pasaran negara Asia Tenggara. Kereta bajet, kereta untuk orang kebanyakan. Jadi, penjimatan bahan api ini sangatlah penting. Selain itu, pertambahan komponen juga akan menyebabkan bertambahnya maintenance, penyelenggaraan. Lagi banyak parts bergerak, lagi tinggi risiko kerosakan. Yang mana tak boleh pada Alza, Xenia, Veloz ni dia kena sebuah kereta yang bajet, kereta yang ringkas. Dia kalau boleh dia ada enjin, ada aircon, ada tayar. Dah cukup. Okey, itulah tadi 3 sebab utama yang menyebabkan Alza tidak menggunakan sliding door seperti yang diharapkan oleh ramai peminat MPV. Semua fakta ini adalah berdasarkan kepada projek kereta itu sendiri. Kita kena ingat, Alza ni sebuah MPV rakyat. Dia tidak akan dibuat terlalu rumit, terlalu sophisticated sehingga orang tidak mampu untuk membeli. MPV ini adalah popular di kawasan Asia Tenggara. Orang pakai family, pakai buat kerja, pakai transport dekat airport apa semua tu kan. Dekat Indonesia lah, kat Malaysia tak ada lah. Okey. Jadi kenderaan-kenderaan seperti ini semestinya dia mestilah simple, ringkas, tahan lasak dan juga tidak rumit. Dia boleh jalan kat mana saja. Kalau kat Indonesia tu jalan dia teruk kalau compare dekat kita lah. Dia kena lasak lah, kena kat mana-mana saja. Itulah sebab keseluruhannya. Okey, kepada anda yang berjaya menonton video ini sehingga akhir. Terima kasih kerana terus menyokong Mekanika Malaysia. Tetapi kepada anda yang belum lagi menekan butang subscribe, loceng dan juga like, share sana, tolonglah berbuat demikian. Terima kasih.